02-9999. Abang kakak nak tahu dok jenis-jenis zakat? Ada zakat wang simpanan, pendapatan, perniagaan, emas dan perak, tanaman, ternakan, saham dan KWSP dan zakat fitrah. Sekarang, ejen zakat Maidan Property ada menawarkan perkhidmatan taksiran zakat dan kutipan zakat di rumah-rumah, pejabat atau lokasi yang dikehendaki oleh pelanggan. Ada juga permohonan ambilan balik untuk agihan 2/8 bahagian fakir dan miskin. Ada juga cenderihati kepada pembayar zakat dan wakaf tunai. Beroperasi 6 hari seminggu setiap Sabtu hingga Khamis jam 8 pagi hingga 5 petang. Hubungi 019-9104-4604 atau layari laman web zakat.maidanproperty.com. Sistem yang dikenali sebagai sistem temu janji klinik telah pun disediakan kepada orang awam yang ingin membuat tempahan janji temu klinik secara atas talian. Ia boleh diakses melalui portal My Government atau muat turun aplikasi sistem janji temu klinik melalui Google Play Store atau Apple Store. Perkhidmatan yang disediakan melalui sistem temu janji klinik adalah kes-kes pesakit luar seperti pesakit ringan, pemeriksaan dan saringan kesihatan, saringan praperkahwinan dan ibu hamil yang ingin membuka pukuping. Selain menjimatkan masa, tempahan temu janji melalui sistem memberi anda peluang untuk memilih tarikh dan waktu yang bersesuaian dengan keperluan anda. Layari www.malaysia.gov.my untuk mendaftar dan mengakses sistem janji temu klinik. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Lengkapkan hari anda dengan mendengarkan Celoteh Nura dalam Manis Sokmo. Dibawakan oleh Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bersama Membangun. Banyak perkongsian menarik, ada juga info-info mengenai kekeluargaan, wanita dan kesihatan. Kisah terkini artis dalam Selebriti Manis. Nak minta Dayang sendiri share pasal diri Dayang, boleh? Boleh Dayang cuba ya. Dayang tak suka makan campur-campur macam nasi kandar tu, kan? Lauk-lauk yang bercampur-campur tu. Ya. Dan kami juga nak bantu anda promosikan perniagaan anda dalam Manis Small Biz. Rindu nak rasa satan berita. Saya menekan daripada pukul 8 pagi hingga 12.30. Boleh juga nak dedikasikan lagu serta ucapan anda dalam Seleksi Manis. Ingat tahu, Manis Sokmo bersama Nura setiap Ahad hingga Khamis 10 pagi hingga 3 petang. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Memasuki jam 6 petang. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah akan menyambung
pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Jadi kalau kitab Safinatun Najah edisi Jawinya, muka surat 2 baris bawah sekali. Kemudian ada juga edisi Jawi yang lain. Begitu juga dengan ada kitab Safinatun Najah edisi Rumi. Tapi saya pakai kitab Safinatun Najah edisi Jawi yang lama lah. Kalau sedang pendengar Mani FM mengikuti live FB, boleh nampak lah. Ini saya tunjuk kitab Safinatun Najah edisi Jawi lama yang saya guna pakai. Sebab ada kitab Safinatun Najah Jawi tetapi edisi tu edisi yang baru. Jadi saya hanya memberitahu muka surat dan juga baris kitab Safinatun Najah edisi Jawi yang lama. Jadi muka surat 2 baris bawah sekali. Sambungan rukun iman yang keenam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa bil qadri, ataupun boleh juga wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian terjemahan di bawah tu, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, takdir, satu makna. Takdir Allah ni baiknya, baik datang dari takdir Allah, dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kehendak, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi hak rukun nikmat keenam ini keluar 2 pegangan. Satunya beriman dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Kemudian pegangan yang keduanya, sampai masa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah pada azal, berlaku semua perkara tu, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu 2 pegangan. Kemudian hak selok minggu lepasnya, selok yang pertama, hak rukun iman yang keenam. Minggu ni selok yang kedua. Jadi 2 pegangan tadi, ketentuan azali dan perbuatan Allah tu perekah. Ketentuan azali, iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, itu 2 pegang secara ringkas. Jadi ketentuan azali satu, kemudian perbuatan Allah Ta'ala satu. Jalanan Imam Asy'ari, insyaAllah yang saya akan bawa jalanan Imam Asy'ari. Ketentuan azali qada, perbuatan Allah qadar. Jadi beriman dengan qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi sebalik. Beriman dengan qadar dan qada. Kedua-dua jalanan ni jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi berkaitan dengan 2 pegangan rukun iman yang keenam sama. Yang berbeza adalah panggilan. Jadi ketentuan azali jalanan Imam Asy'ari qada, jalanan Imam Maturidi qadar. Sampai masa berlaku, kesemua yang berlaku tu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jalanan Imam Asy'ari qadar, jalanan Imam Maturidi qada. Jadi jalanan Imam Asy'ari qada satu dan qadar satu. Jalanan Imam Maturidi qadar dan qada. Jadi insya-Allah saya akan bawa jalanan
Imam Asy'ari, qada dan qadar. Dua pegangan. Satunya beriman dengan qada Allah. Yang keduanya beriman dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembicaraan rukun iman yang keenam, kita akan memulai pembicaraan qada, ketentuan azali. Kemudian barulah kita pergi kepada pembicaraan qadar, pegangan yang kedua. Tetapi ketika membicarakan berkaitan dengan qada, saya akan sambilkan dengan sebut qadar. Bicara bab qadar, saya akan kembali balik kepada bicara qada. Sebab qada, qadar ini selari. Apa yang diqadakan pada azal sampai masa Allah mengqadarkan, Allah melakukan. Sampai masa Allah mengqadarkan melakukan sebagaimana yang Allah telah qadakan pada azal. Jadi antara qada qadar ni saya akan sentuh kedua-dua, tetapi untuk permulaan saya akan fokus kepada pegangan yang pertama, beriman dengan qada. Dengan makna kehendak Allah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Itu qada, pegangan yang pertama. Ini kalau kita bicara di bawah tajuk rukun iman yang keenam. Kita bicara rukun iman yang keenam. Akan bicara qada, ketentuan azali, barulah qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita balik kepada kaedah sifat 20, kaedah sifat 20, dia memulai bicara kudrah, iradah, kemudian ilmu. Kudrah sifat yang ke-7, iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9. Jadi kita bicara bab qada dan qadar rukun iman yang ke-6 adalah pembicaraan kudrah, iradah dan ilmu. Kudrah, iradah dan ilmu. Itu pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Sama ada qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari, sama ada qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Dia tak lari daripada pembicaraan kudrah, iradah dan ilmu. Kemudian dalam kaedah sifat 20, ulama menyusun pembicaraannya bermula dengan bicara bab kudrah. Kudrah pergi kepada qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Itu sifat, bicara bab sifat yang ke-7. Itu bicara bab qadar. Jadi kita maklumlah sifat 20 ni sifat Allah. Sifat Allah ni qadim belaka. Qadimah sifat Allah Ta'ala ni. Tapi ulama susung 1, 2, 3 sampai ke 20 tu susung hanya untuk menyebut. Sebab bukan kata 20 sifat. 2 sifat sekalipun, tanpa kita menyusung sifat yang pertama disusuli dengan sifat yang kedua, kita tak akan dapat menyebut. Melainkan kena susun yang pertama, yang kedua. Sama dengan sifat 20. Jadi ulama kena letak sifat yang pertama, sifat yang kedua. Adakah sifat Allah tu bersusung seumpama tu? Kita maklumlah tidak. Sebab sifat Allah qadimah sedia kala belaka. Maka tidak ada sifat yang pertama, sifat yang kedua pada wakil, pada hakiki sebenar-benar. Tetapi untuk menyebut sifat 20 ini, kena bilang 1, 2, 3 lah baru boleh susun. Maka ulama susun ni ada dia punya hikmah dia. Jadi dalam kaedah sifat 20, dibicarakan berkaitan dengan kudrah terlebih dahulu. Bicara berkaitan dengan kudrah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Sebab yang zahir sekarang
yang zahir sekarang. Yang berlaku sekarang di dunia ni. Di atas muka bumi ni. Tapi yang berlaku ni sama je lah di bumi, di langit, di syurga neraka yang sedang berlaku sekarang ni. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Tapi kita pergi pada yang berlaku di bumi sekarang. Hak zahir yang berlaku gerak diam contohnya sekarang. Itu kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi kaedah sifat 20 memulai apa yang zahir terlebih dahulu. Yang zahir yang berlaku ni kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat semua perkara sebagaimana kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Maka disusuli dengan sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu qada. Kemudian Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki menentukan segala-gala perkara pada azal. Qada. Sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, jadi disusuli dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini hak kaedah sifat 20, qudrah pergi pada qadar, iradah ilmu pergi kepada qada. Tapi kita bicara hak tajuk rukun iman yang ke-6 akan membicarakan hak qada azali terlebih dahulu, barulah pergi kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sekarang. Kemudian kaedah sifat 20 sebelum membicarakan sifat yang ke-7 sifat kudrah, sifat yang ke-8 sifat iradah, sifat yang ke-9 sifat ilmu, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 sifat wahdaniyah. Itu sifat yang ke-6. Hak ni insya-Allah lah sidang pendengar yang mengikuti pengajian kaedah sifat 20 akan memahamilah hak berkaitan dengan susunan sifat 20 tadi satu. Kemudian walaupun susunan sifat ni yang pertama sifat wujud, kidam baqa, yang sifat wahdaniyah tu sifat yang ke-6. Tapi sidang pendengar akan memahami bahawa asas pembicaraan sifat 20 untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajipan yang pertama atas tiap-tiap mukallaf, atas orang yang baligh berakal adalah mengenal Allah. Jadi susunan sifat 20 adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pada zahirnya datang daripada dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, pergi kepada mengenal Allah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pergi pada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembicaraan kaedah sifat 20 mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah sebagai permulaan agama yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi pada zahirnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, yang kita panggil sebagai kalimatut tauhid. Kalimah yang menunjukkan atas keesaan. Jadi la ilaha illallah ni, ini asas kepada rukun Islam. Pergi kepada beriman dengan Allah menjadi asas kepada rukun iman. Jadi dibina asasnya adalah kepada keesaan. La ilaha illallah. Jadi walaupun sifat wahdaniyah susunan yang nombor 6, tetapi asas kepada sifat 20, asas mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyah, keesaan. La ilaha illallah, itu keesaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian
Wahdaniyah sifat yang keenam, keesaan dipecah kepada 3 keesaan. Ini kaedah sifat 20. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat dan keesaan pada perbuatan. Ini keesaan pada perbuatan. Ini saya nak fokus kepada kaedah sifat 20. Kemudian kita kembali balik kepada pembicaraan rukun yang keenam, memulai bicara qada, barulah diiringi bicara qadar. Jadi sebelum tu saya nak tarik sidang pendengar kepada kaedah sifat 20 yang asasnya adalah wahdaniyah, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Dan nama pengajian berkaitan dengan ilmu akidah ni, ilmu bab iman ni, dinama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nama ilmu yang kita bicara berkaitan dengan akidah, ilmu bicara berkaitan dengan iman, nama ilmunya ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid ada 8, tapi masyhur kitanya ilmu tauhid. Di antaranya ilmu usuluddin, tapi masyhur kitanya ilmu tauhid. Kenapa letak nama ilmu tauhid? Sebab asasnya adalah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna tauhid? Tauhid makna pada syarak adalah ifradul ma'budi bil ibadati. Menunggalkan Tuhan yang disembah dengan pengabdian diri, dengan beribadah. Dengan bahawa tauhid ni kita menyembah, kita beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah ma'bud, Tuhan yang kita sembah. Maknanya kita hanya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tauhid. Bukan setakat hanya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala jua. Tauhid ni ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, serta kita mengiktikadkan akan keesaan Allah dan membenarkan di hati akan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu makna tauhid. Mengabdikan diri hanya kepada Allah, serta kita iktikad di hati kita akan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kita mengaji kaedah sifat 20, panjang pembicaraan, huraian keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Keesaan pada zat keluar 2 makna, keesaan pada sifat keluar 2 makna, keesaan pada perbuatan keluar 2 makna. Kemudian saya nak fokus kepada keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna kesemua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Ta'ala jua. Itu dia keesaan pada perbuatan. Saya sebut cara ringkas je lah, walaupun saya sebut tadi keesaan pada perbuatan 2 makna, tapi saya sebut secara umum saja. Keesaan pada perbuatan, keesaan pada zat, kita berpegang Allah Tuhan yang satu. Orang Islam insya-Allah beres. Tidak ada orang Islam yang tiba-tiba berpegang Tuhan ada 2, 3. Itu tidak ada sama sekali. Kita orang Islam pasti berpegang Allah Tuhan yang satu. Itu dipanggil keesaan pada zat. Mana Allah jua Tuhan kita. Ini nak pergi pada keesaan pada perbuatan. Sebab kita bicara rukun iman ke-6, kita akan bicara berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa makna keesaan pada perbuatan? Makna keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar zarah. Zarah ni sebesar atom.
satu benda yang halus yang tidak boleh dibahagi, sebesar habuk ke, sebesar kuman ke, tidak ada yang berlaku. Melainkan kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tauhid, keesaan Allah pada perbuatan. Apakah perkara yang berlaku tu? Yang kesemuanya datang daripada perbuatan Allah. Tak payah tanyalah apakah perkara yang berlaku. Sebab kesemuanya. Ini tak payah tanyalah. Kesemuanya. Contoh, tak payah contohlah. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keesaan pada perbuatan. Ni kena mati molek ni. Sebaliknya, berpegang ada perkara yang berlaku adalah perbuatan makhluk sendiri, itu sudah pergi kepada mengsyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, kita fahamlah. Sebut syirik ni, benda yang paling besar sekali. Yang paling besar sekali tadi, tauhid, mengesakan Allah. Sebaliknya, mensyirikkan Allah ni benda yang paling besar, kerosakan yang paling besar. Asas kita bicara iman adalah mentauhidkan Allah. Itu yang paling besar sekali. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Kita mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak paling besarnya, kerosakan yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah pada zat tidak ada. Ada Tuhan yang kedua, tidak ada sama sekali. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kerosakan, kezaliman yang paling besar sekali. Kerosakan, kezaliman yang paling besar sekali, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan di pegangan. Dengan bahawa berpegang ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bererti selain daripada Allah tidak ada perbuatan, selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Apa yang berlaku? Kesemuanya perbuatan Allah. Selain daripada Allah ni kita panggil makhluk. Jadi bagi makhluk tidak ada perbuatan, tidak ada. Wa imma makhluk tu makhluk yang paling besar, malaikat. Wa imma makhluk tu jin. Wa imma makhluk tu manusia. Wa imma manusia tu di kalangan para-para anbiya, para-para nabi, para-para rasul. Kesemua selain dari Allah makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Rabb kita, Tuan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai ilah kita, la ilaha illallah. Jua yang melakukan, yang memperbuat sekalian perkara. Ini kita mati molek di surah Al-An'am ayat yang ke-102. Allah Ta'ala berfirman, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliku Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliku kulli syai'in fa'buduh. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan. Ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuan kamu. Allah Rabb kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid rububiyah. Allah Rabb kamu. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang sebenar. Tiada ilah melainkan ia, melainkan Allah. Jadi Allah adalah Rabb kamu, Tuan kamu. Tauhid rububiyah. Tiada ilah,
Tiada semai sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Tauhid uluhiyah. Allah sebagai Rabb kamu. Allah sebagai ilah. Khaliqu kulli syai'. Yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai ilah menjadikan sekalian perkara. Ini pegangan kita. Ini mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sebaliknya, kalau berpegang ada satu-satu perbuatan yang ianya bukan perbuatan Allah, sebaliknya perbuatan makhluk Allah. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lucu Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Kalau ada perkara yang berlaku yang bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Asas kepada pegangan kita. Yang kita duk bercakap hari yang tu, itu cakap asbab. Sidang pendengar jangan salah faham pula. Yang kita duk cakap hari yang tu lah. Makan nasi kenyang. Nasi pula yang menjadikan kenyang. Minum air hilang dahaga. Air pula ke yang bekas pada menghilangkan dahaga? Tidak. Itu hanya percakapan asbab. Asbab zahirnya selepas makan, kita jadi kenyang. Asbab zahirnya selepas minum air, kita jadi hilang dahaga. Tapi pegangan kita, kenyang adalah perbuatan Allah. Hilang dahaga adalah perbuatan Allah. Jadi cakap asbab tak ada salah. Pisau, tajam molek, mudah kita kerak apa-apa. Kita kerak, kemudian putus, kesemuanya perbuatan Allah, bukan perbuatan pisau. Yang kita bercakap, hanya bercakap asbab. Tak ada salah. Sejuk molek kipas, sejuk molek aircon, panas matahari, terik molek matahari, kita jemur cepat kering. Itu hanya percakapan asbab. Yang menjadikan sejuk, perbuatan Allah. Yang menjadikan panas terik, perbuatan Allah. Yang menjadikan kering, apa yang kita jemur, perbuatan Allah. Telang Panadol Suti, hilang pening kepala. Telang obat tahan sakit, sebutir, hilang rasa sakit. Tadi sakit sangat-sangat, ambillah obat tahan sakit, sebutir, hilang, lega rasa sakit itu. Jadi, hilang pening kepala, perbuatan Allah. Hilang rasa sakit, perbuatan Allah. Itu pegangan. Yang cakap Panadol, yang cakap telang obat tahan sakit, itu sidang pendengar kena faham molek. Itu hanya percakapan asbab. Itu tak salah tu. Jangan terlajak pula. Cakap asbab pun dihukumkan kafir, dihukumkan syirik. Itu salah sangat-sangat ajaran bawakan seumpama tu. Cakap asbab tidak salah. Yang kita bicara sekarang adalah pegangan. Pegangan kita tetap dah. La ilaha illallah. Pegangan kita tetap dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah ilah kepada kita sembahan yang sebenar. Allah adalah Rabb, Tuan kepada kita. Yang berlaku, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Wahdaniyah, sifat yang keenam. Jadi kalau untuk selok minggu ini, tak sempat menyambung hak bicara qada dan qadar, insyaAllah di selok akan datanglah. Ini saya nak balik kepada hak kaedah sifat 20. Kita bicara rukun yang keenam, kita akan bicara qada azali dan bicara qadar perbuatan Allah. Ini kita balik kepada hak kaedah sifat 20. Permati permulaannya adalah keesaan pada perbuatan wahdaniyah. Mana makhluk? Makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu nama malaikah, walaupun makhluk tu nama nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, semua yang berlaku tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan. Bercakap asbab, saya sebut dah tadi, tak salah. Diingatan hati kita, tak ingat akan perbuatan Allah, tak ada salah.
Tak ingat akan qada dan qadar Allah. Tak ada salah. Yang wajib kita ingat adalah hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hak wajib. Hak ni perintah Allah zahir dan batin. Kena ingat molek. Jangan cuai. Ini larangan Allah zahir dan batin. Kena ingat molek hukum ni. Jangan kita buat. Tu hak kewajipan kita. Kewajipan kita ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita tak ingat akan perbuatan Allah tak ada salah. Dia kata sudah makan, kena ingat Allah mengenyangkan, Allah mengenyangkan. Tak syarat. Cuma kita, Alhamdulillah. Lepas kenyang je, Alhamdulillah. Tu sekurang-kurang lah. Doa sebab makan tu bacalah tu sekurang-kurang. Rasa hilang dahaga, Alhamdulillah. Rasa sejuk, molek kipas aircon, Alhamdulillah. Lepas telang obat, rasa lega sikit sakit, Alhamdulillah. Tu zikir yang disunatkan. Kemudian hati kita ingat ada af'alullah, perbuatan Allah. Kalau ingat, Alhamdulillah kita dapat ingat. Tapi adakah kita wajib ingat? Tak wajib. Yang kita wajib ingatnya adalah hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib ingat akan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpegang kejap, semua yang berlaku adalah perbuatan. Itu simple saja. Sebab tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Itu, ini. Tak sedut tanyalah. Bergerak kita. Bukan bergerak kita sahaja perbuatan Allah. Berkelip mata kita perbuatan Allah. Bergerak nadi kita perbuatan Allah. Bergerak organ-organ dalam badan kita perbuatan Allah. Situ ya. Sebab tu kata, tanya itu, ini. Contoh-contoh tak payah. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat kesemua perkara yang berlaku. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah. Yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku. Wahdaniyah pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan makna semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-gala. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah. Yang perbuat segala-gala perkara. Yang menjadikan segala-gala perkara. Pergi pada sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah perbuat segala-gala. Allah menjadikan segala-gala. Allah perbuat begitu saja. Allah menjadi begitu saja. Allah perbuat, Allah menjadikan segala-gala sebagaimana kehendak ketentuan Allah pada azal. Kehendak ketentuan Allah mana? Yang bersifat dengan iradah. Jadi sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah yang bersifat dengan iradah. Menghendaki menentukan segala-gala perkara pada azal. Sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini kaedah sifat 20. Dimulai dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Kita fokus. Pergi kepada sifat kudrah. Pergi pada sifat iradah. Pergi kepada sifat ilmu. Kejap 3 sifat ni. Kejaplah pembicaraan 2 pegangan rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang pendengar slot Talaki Safinatun Najah ni kena fokus molek, kena ambil molek. Hari Jumaat ni hari ilmu. Alhamdulillah Money FM dapat mengadakan slot Talaki Safinatun Najah ni. Maknanya kena ambil peluang molek. Ini tidak ada alasan dah sekarang. Tambahan pula selain daripada live dalam Money FM, review Money FM, live juga dalam FB Money FM. Ada dalam FB Money FM ni boleh di-share, dikongsi, boleh kita simpan. Kita ambil, kita simpan. Sebab kalau kita nak cari di dalam FB Money FM tu payah juga nak cari sebab dia banyak program. Kita ambil. Minggu lepas slot yang pertama pembicaraan rukun nikmat yang ke-6, minggu ni slot yang kedua. Jadi, pembicaraan rukun nikmat yang ke-6 ni mungkin banyak slot lah. Maka, seeloknya sedang pendengar ambil, jadikan sebagai simpanan. Jadikan simpanan, insyaAllah.
sidang pendengar boleh pula share pula, sebab ada orang dia cukupkan pembicaraan rukun yang ke-6, kemudian dia pun share satu ni. Lengkap lah daripada awal sampai ke akhir. Kemudian kalau ada sidang pendengar yang kebetulan minggu ini barulah terdengar hak selok talaki Safinatun Najah hari ni, maknanya seeloknya cuba cari hak selok hak minggu lepas. Cari dalam FB Manis FM. Maka kena barulah kita pergu balik. Mudah sikit kita nak memahami. Kemudian barulah mudah untuk selok akan datang. Akan sambung lagi panjang lagi pembicaraan ni. Sebab kita nak kena pastikan kita ni benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita, puasa kita, zakat haji kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi kena kemah molek hak susunan hak saya susun hak kaedah sifat 20 tadi daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ni hak sifat 20. Tapi kita akan bicara hak rukun yang ke-6 ni, akan bicara hak qada azali terlebih dahulu. Qada azali tu pergi kepada iradah dan ilmu. Barulah kita pergi kepada qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Itu hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Kemudian hak kaedah sifat 20, mati di keesaan pada perbuatan. Siapa yang perbuat segala-gala? Yang perbuat segala-gala adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Allah perbuat segala-gala sebagaimana kehendak ketentuan Allah pada azal, iradah. Allah kehendak pada azal sebagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara bab pegangan kita. Sekalian perkara datang dari qada dan qadar Allah. Sekalian perkara adalah keesaan Allah pada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah. Hamba ada dipanggil ikhtiar pilihan hati, ada dipanggil kasbun usaha hamba. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan Allah pada perbuatan, tetap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah lah saya akan menyambung kembali pembicaraan qada dan qadar di minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis FM. Niat yang murni atas nama ilahi.